Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita mulakan kelas dengan Al-Fatihah. Okey, so topik ni topik yang agak mudah sebenarnya kecuali bila dia masuk bab application. Okey, untuk aritmetik ni dia lebih mudahlah daripada geometrik seperti biasa. Tapi insya-Allah topik ni senang insya-Allah. Okey. So, ini antara kita baru masuk bahagian yang pertama, arithmetic progressions. So, bahagian yang kedua adalah geometric progression. Kita habiskan satu je. So, untuk handout yang saya share tu, saya menggunakan PDF yang saya share tu lah. Bermula muka surat 42 dan seterusnya. Okey, jangan risau. PDF yang saya share tu dia berpandukan textbook. Okey, saya dah check dah, dia berpandukan textbook. Jadi awak nak refer textbook boleh, awak nak refer PDF ni pun boleh. Cuma saya lebih sukalah PDF ni sebab dia dah susun nota latihan macam tu. Okey. Dan dia bagi tahu juga page yang mana melibatkan muka surat ni dengan textbook. Macam tu. Okey. So in general, ini antara formula yang awak akan belajar dalam 5.1 arithmetic progressions. So dia are formulas tapi dia tak bagi semua tau. Okey, dia bagi certain je. Contoh macam ni dia tak bagi. Okey. Yang ni masih ada, TN dengan SN ni masih ada. Yang TN yang kedua ni dia tak bagi. Okey. So ni antara formula, so kita akan tengok nanti. Ni antara formula yang kita kena hafal dan kita akan gunalah. So dalam ni ada tiga subtopik, tiga outcome, okay, learning outcomes. Okay, so the first one, identifying arithmetic progression. So how do we determine it is arithmetic or not? Okay, second, derive. Bila perkataan derive ni maksudnya you need to prove the formula. Maksudnya awak kena create the formula. Awak kena, kita tahu dah formula tu ada dan kita kena provekan macam mana dapat formula tu. Macam tu. So level-level awak ni dahsyat nak. Derive. Okay, so nanti awak dah masuk institusi, awak dah biasa dah nak prove any formula. Okay, third part, determine specific term which is Tn and then the number of term which is n. Okay, so itulah tiga perkara dalam aritmetik. So kita pergi kepada yang pertama. Okay, the first one, identifying arithmetic progression. Sebenarnya ni dia bukan benda baru tau. Awak dah biasa tengok, ada belajar pada form 2. Cuma kita tak tahu pun itu adalah arithmetic progression. Bila belajar arithmetic baru tahu, oh itu adalah arithmetic progression. Okay, contoh. Contoh belajar waktu form 2 kot. Form 2 ke form 1, saya tak ingat dah. Number sequence. So, contoh. Okay, the first one. We have 8, 16, 24, 32. Okay, kalau nampak, kita ada 8, 16, 24, 32 ni. Okay, dia adalah satu sequence. Okay, kalau nampak kat sini, apa pattern? 8, 16, 24, 32 ni, apa pattern yang awak nampak? Apa pattern dia? Atau tak pattern tu apa? Tambah 8. Good. Okay, itu adalah pattern. So, plus 8. Nak dapat 24 so plus 8. So, tambah 8. Okay, ini adalah contoh arithmetic progression. Nampak? Dia punya pattern sama. Tambah 8, tambah 8, tambah 8. Benda ni awak dah belajar waktu form 2 dulu. So, ini sebenarnya nama dia arithmetic progression. So, apa nak tunjuk nombor 1, nombor 2 ni sebelum kita pergi arithmetic ni, dia nak bagi tahu ini pattern kita biasa nampak. Okay, ada juga pattern nombor 2 ni. Pattern nombor 2 ni, dia macam ni. Positif, negatif, positif, negatif. Gitu. Okay, sampailah ke sudah positif, negatif, macam tu. So, dia beza positif, negatif, macam tu je. Jadi, perbezaannya adalah ini kita panggil finite. Yang atas ni finite, yang bawah ni infinite. Okay. So, ni finite, ini infinite.
Itu je nak bagi tahu. Okay. So, apa kita cakap kat sini? Yang finite sequence ni, ini yang melibatkan arithmetic progression. Nanti awak akan nampak saya label sebagai AP. Sebab saya malas nak tulis panjang, tapi awak kena tulis panjang. Saya je boleh tulis short form. So, ini adalah AP, arithmetic progression. Dia ada pertambahan yang constant, pemalar. So maksudnya semua tambah 8. Bukan satu je tambah 8, lepas tu kat sini tambah 7, tak boleh. Semua tambah 8. Ataupun semua tolak 8. Contoh. So dia ada pattern yang sama. So bila ada pattern yang sama, itu nama dia arithmetic progression. Cuma apa beza arithmetic dengan geometrik? Arithmetic hanya melibatkan tambah tolak. Kalau geometrik, darab bahagi. Itu je beza dia. Okay, arithmetic tambah tolak. Geometrik darab bahagi. Okay. So sekarang kita berada di arithmetic. So boleh boleh faham saya bergerak ni. Simple kan? Okay. So ini satu lagi info. Every number is in a sequence is known as terms. Okay, kita akan panggil nanti setiap nombor yang ada dekat sequence tadi 8, 16, 24, bla bla bla, 32, semua tu adalah terms. First term, second term, third term, sampailah n term. N term ni ikutlah n term, contoh nak T yang ke-32. So T32, N32. Okay, so kita akan panggil dia terms. First term, biasa kita akan label T1, first term, T1. Second term, T2, kecil dekat bawah bukan besar dekat sebelah, kecil dekat bawah. Okay, first term, second term, third term, sampailah n term. N term ni adalah last term lah. Last term which is tak tahu sampai bila. Contoh kalau dia kata last term adalah term yang ke-32, jadi T32. Macam tu. So in general kita letak Tn, n term. Okay. Sampai sini clear? Clear. Boleh Okay. Contoh saya bagi kat sini. Okay, ni contoh AP. Okay, cuba bagi tahu saya. Term yang ketiga sama dengan apa? Third term equals to? 17. Okay, good. Okay, next saya nak term yang kelima. The fifth term. N term. The fifth term. Berapa? N term. 7. N term. N term tu term yang ke N tak tahu. Yang ni saya tahu ni term yang kelima. 27. Macam mana dapat 27? Sebab pattern dia 5 tambah 5. Okay. So bila dia kata AP dia ada pattern. So pattern dia tambah 5, tambah 5, tambah 5. Okay. Maka kita nak dapat term yang kelima, kita tambah lagi 5. So dapatlah sini 27 dan seterusnya. So kita boleh detect lah. Contoh nak term T yang ke-100. Awak tambahlah sampai 100. Sampai dapat term yang ke-100. Serius lah cikgu? Serius? Tak adalah. Okay, tak adalah sampai awak kena list sampai 100. Itu cara akhir. Cara yang paling akhir awak pilih. Okay, awak boleh list sampai 100. Itu cara yang terakhir. Kita ada cara macam mana nak cari. Sekejap lagi kita belajar. Okay. So next, nombor 2. Okay, so awak dah pandai dah identify term yang keberapa. Okay, so nombor 2, common difference. Okay, nota kat sini dia ada BMBI. Okay, common difference. Kita panggil common difference. Jadi simbol dia adalah D, stand for difference. D kecil. So bila awak nampak D kecil tu maksudnya common difference. Beza sepunya. Bila kata beza sepunya, itu adalah pattern. So macam ni pattern kita 5. Jadi D kita sama dengan 5. Kalau pattern kita minus 5, jadi D kita negatif 5. Macam tu je. Senang je, okay? So macam mana nak cari D ni? Common difference. Okay. So kita nak cari mudah je. Ni formula dia. Ni contohlah. Okay.
in general Tn minus Tn minus 1. Maksudnya awak boleh ambil mana-mana term, tak kisah. Janji mesti bersebelahan, consecutive terms. Contoh, okay, awak ambil term yang ke-10. So T10 tolak T9. Jangan terbalik. Dia term selepas tolak term sebelum. Dia tak boleh sebelum tolak selepas, nanti awak akan dapat opposite symbol. So term selepas tolak term yang sebelum. Okay, so that's why kat sini Tn minus Tn minus 1. Contoh, T2 tolak T1, T3 tolak T2, T4 tolak T3. Contoh kat sini, yang kita ada ni, so T1 7, saya label lah kat sini. So ni T1, T2, T3, T4 dan seterusnya. So kita nak cari D, mesti term yang sebelum, term yang selepas tolak sebelum. So let's say lah kita ambil 12. Jadi 12 tolak 7. Dapat 5. So nanti kita akan nampak bila kata common difference, jadi difference dia akan sama untuk setiap two consecutive terms. So for example, T3 minus T2, 17 minus 12, you can get 5 also. Sama juga T4 minus T3, you can get 5 also. So dia akan dapat sama. That's why kita panggil dia AP. Kalau awak tak dapat sama, contoh ada a few numbers in a sequence. So awak cari D yang pertama tu dapat 6. D yang kedua dapat 6 tapi D yang ketiga tu awak dapat 7. Contoh. Jadi walaupun ada satu difference yang tak sama, jadi dia bukan AP. Okay, dia kena semua sama. Boleh fahamkah? Okay ke kat situ? Ada soalan nak tanya? Boleh cikgu. Okay. Boleh, okay, ada soalan nak tanya? Tak ada? Tak ada, kita move on. Okay, mari kita buat contoh. Okay, determine whether the following specific numbers from an AP or not. So soalan yang pertama, dia nak determine whether sequence number form an AP. Kita kena confirmkan adakah dia AP ataupun tidak. Okay, itu soalan yang pertama. Kemudian dia sambung. If it is an AP, determine the common difference. Okay, kalau dia AP, dia akan ada common difference. Jadi bila soalan tanya determine AP or GP, so awak kena cari common difference. Kalau GP nanti awak akan cari common ratio. So kita dekat AP dulu. So kita kena cari common difference. Kalau ada common difference baru dia adalah AP. Jadi dekat sini kita kena buktikan. Bila kata common difference, awak tak boleh cari D tu satu je. Lebih daripada satu. Okay, lebih daripada satu. Untuk buktikan setiap D itu adalah sama. Okay, kita cari dulu D yang pertama. Okay, let's say ini adalah T1, T2, T3, T4. Okay, kita cari dulu T yang pertama, T2 minus T1. So kita substitute T2 kita negative 10 minus T1. T1 kita negative 4. Tolong kira untuk saya berapa jawapannya? Negatif 6. Okay, negatif 6. Okay, ni D1. Sampai sini awak tak boleh buktikan lagi. Okay, so kita kena cari D2. D2, kita ambil T3 lah. T3 tolak T2. Okay, T3 negative 16 minus negative 10. Yang ini sama juga. Last kali D3 sebab kita ada 4 term kat situ. So T4 tolak T3. So negative 22 minus negative 16. So this one also negative 6. Okay. So boleh cakap since D equals to negative 6, hence it is an AP. Tulis penuh lah ya, arithmetic progression. Cukup. Okay, so conclusion yang saya buat ni, saya menjawab kedua-dua soalan. Saya bagi dia punya common difference. And then saya bagi tahu dia adalah AP. Okay, ada soalan nak tanya?
Boleh? Boleh, Cikgu. Boleh. Okay. Kita try pula B. B ni pecahan. Tadi integer je kan? Okay, so kita ada fraction. So sama juga, saya label dulu. T1, T2, T3, T4. Okay, kita cari D1. So T2 minus T1. Okay, 1 over 14 minus 1 over 16. Tolong kira dapat berapa? 1/112. Wah, 100/112. Okay. So next D2. D2, the next two consecutive terms. T3 minus T2. So we have 1 over 12 minus 1 over 14. Yang ni dapat berapa? 1/84. 1/84. Okay. So kalau tengok kat sini nampak benar tak sama kan? Tak payahlah cari D3 sebab kita dah nampak dia tak sama. Okay. So macam ni kita boleh tahu tak sama. Walaupun dia punya denominator berbeza, tapi dia punya penyebut pengangka numerator dia sama. So bila numerator dia sama, denominator kena sama baru dia katakan fraction tu adalah sama. Jadi kat sini bila awak dah dapat D1 dengan D2 tu berbeza, so there's no common difference. Jadi kita boleh buat conclusion, since D1 does not equals to D2, there is no common difference. So there's no common difference. Hence, it is not an AP. Okay. AP arithmetic progression, tulis penuh. Okay, ada soalan nak tanya? Bolehkah? Senang ke susah? Okey. Okay, so C dengan D tu nanti awak boleh cubalah. Okay, kalau tak nak cuba pun tak apa. Awak cuba buat latihan dalam buku teks. Okay, so pastikan benda-benda yang saya ajar hari ini ada dalam buku nota. Okay, dalam buku nota. So make sure semua benda alannya ada dalam buku nota. Jangan nanti kalau awak naik sekolah, awak masuk sekolah kan, saya tengok buku nota kosong, buku latihan pun kosong. Siap. Okay, so pastikan apa yang belajar hari ini letak dalam buku nota. Okay, contoh yang terakhir untuk common difference. Kita nak buat yang dalam bentuk unknown. Okay, let's say kita buat E. Okay, nampak unknown je takut kan? Unknown dah sedia ada susah. Lepas tu masuk pula dalam progression. Double susah. Okay, buang mindset double susah tu. Okay, so E. Soalan masih sama. Kita nak determine whether it is an AP or not. Hence, common difference. Okay, step masih sama. Sebiji step dia. Okay, so let's try. Seperti biasa, label T3. T3 ni 5x tau. 5x ni T3. Okay, and then sebelah dia T4. Okay, kita boleh buat sama je D1. D1 T2 minus T1. So kita ada 4x plus 2 minus, okay. Sebab dia melibatkan expression. Expression tu bila ada variables with addition or subtraction. Jadi kena letak bracket. Kenapa kena letak bracket? Sebab ada expression dan depan tu negatif. So awak kena letak bracket. Yang depan tak wajib, yang belakang ni wajib. So T1 kita adalah 3x plus 4. Okay. So kalau awak tak buat kurungan ni, tak ada bracket, so nanti awak akan abaikan dia punya expansion. So bila awak expand ni, dia akan jadi opposite symbol. So dia akan jadi -3, -4. So kalau without bracket, confirm dah salah. Okay. So kat sini kita boleh settle lah. Ni nak settle terus pun tak ada masalah. Ataupun nak expand dulu. Kod yang boleh permudahkan terus. Lagi mudah. Maksudnya daripada first step ni terus third step ni. Okay. Terus dapat X tolak 2 pun tak ada masalah.
Okay, ada benda-benda yang boleh skip. Nampak penuh, nampak panjang sebab saya buat satu-satu. So, benda yang boleh skip adalah formula ni. Dengan line yang kedua. Boleh skip, tak ada masalah. Okay, yang saya highlight colour kuning. Okay, so kita dapat x minus 2 for D1. For D2. Okay, T3 minus T2. So, T3 minus T2. So, T3 kita adalah 5x minus 4x plus 2. Okay, so yang ni kita boleh, saya terus buatlah ya. 5x minus 4x, so kita dapat x negative 2. So dapat sama. Kita try satu lagi, D3. Okay, D3, 6x, T4 minus T3, so 6x minus 2 minus 5x. So yang ni saya tak buat kurungan. Sebab apa? Sebab dekat belakang ni hanya satu term je. So it's not an expression. Okay, so dia hanya 5x je satu term. Okay, so no need to do the bracket. So kita dapat sama. Nampak? Semua sama. Semua adalah x tolak 2. Whatever value of x. So dia akan dapat D1, D2, D3 adalah sama. Kalau x tu 4, so 4 tolak 2, 2. So semua akan dapat 2. Okay. So nampak je macam susah sebab dia unknown. Saya tumpang sebelah. Jadi kita boleh cakap since D equals to x minus 2 ataupun D1 equals to D2 equals to D3. Ikut awak nak buat macam mana. Hence, it is an AP. Okay, AP ni tulis penuh ya. Arithmetic. Saya tulislah penuh. Arithmetic progression. Okay, settle. Ada soalan nak tanya? Okay ya? Clear? Boleh. Boleh ya. So nanti boleh cubalah soalan C, D dan F. Okay. So kita nak buat problem solving. Okay, untuk part 1. Okay, ni contoh problem solving lah dalam bentuk ayat. Macam tadi kita ada sequence terus dia bagi. Number sequence ataupun sequence contains variable. Tapi yang ni dalam bentuk ayat dia bagi. Okay. So dia bagi kat sini, an auditorium has 15 chairs in the first row. Okay. 19 chairs in the second row. 23 chairs in the third row. And so on. Okay, determine whether the arrangement of chairs in each row follows an AP. Give your justification. Okay, sebenarnya dia tak susah pun sebab dia soalan dia determine whether is an AP or not. Jadi kita kena, dia tambah satu step je daripada soalan atas tadi. Soalan atas tadi dia letak dalam bentuk sequence. So kat sini awak kena letak dalam bentuk sequence. Kenapa kena letak? Supaya awak nampak pattern dia macam mana, supaya awak boleh senang nak cari dia punya common difference. So dekat sini first row kita adalah first term lah, 15 chairs. Lepas tu second row, second term 19. Next 23 dan seterusnya. Okay, so dari sini kita nak tentukan dia AP, kita wajib cari difference. Okay, kalau kita ada common difference, hence kita boleh bagi tahu dia adalah AP. So this one we get 4. Okay, D2 23 minus 19 also we get 4. So dia ada D1, D2 je lah. Tak payah rajin sangat cari yang belakang. So based on these two, okay, saya buat conclusion yang berbeza sikit. Ikutlah nak buat macam ni kan. Thus we have common difference. Common difference D equals to 4. Hence it is, dia tak wajib tak ayat ni sebiji macam saya tak. Okay. Awak boleh susun ayat awak macam mana pun, janji info dia cukup. Awak bagi tahu dia progression kenapa. Okay. So gitu. Ni contoh conclusion yang lain. Okay. Masih boleh guna pakai yang macam atas ataupun yang ini.
Okay, since D1 equals to D2, thus we have common difference. Kita cakaplah common difference dia berapa? D equals to 4. Hence, it is an AP. Okay, ada soalan nak tanya? Boleh? Susah ke senang? Senang ke senang? Alhamdulillah, amin. Okey. Bagus. Okay, saya bagi. Ada soalan? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Okay, saya bagi awak rest 20 saat. Sebelum kita masuk bahagian yang kedua. 20 saat je rest. Sambil awak rest tu kot ada nak salin kan. Okay, cukup 20. 20 kiraan jari saya. Okay, kita nak masuk bahagian yang kedua, masih di 5.1. Okay, yang kedua, derive the formula for the nth term. Nth term maksudnya kita nak cari Tn lah. Okay, dia nak derive. So, kita kena tahu macam mana nak wujudkan formula nth term. Okay, so ini nth term tu adalah simbol T, N kecil kat bawah. Sebutan yang ke N. Macam tu. Macam tadi awak tahu T1, T2, T3, bla bla bla. Sampai kita nak cari Tn. Kan macam tadi saya kata, takkan kita nak list sampai 100 kan? So kita mesti ada formula. Okay, awak nak list boleh tapi itu adalah pilihan yang terakhir. Kenapa? Sebab dia memakan masa. Menggunakan masa yang banyak. Jadi gunalah formula. Okay, caranya adalah begini. Okay, ini adalah jadual dia. So ini adalah one of the way. Cara yang mudah lah. Cuma saya nak nanti kalau awak ada ataupun awak salin benda ni, betulkan sikit sebab dia ada salah sikit kat sini. Okay. Salah dia adalah yang ni. Simbol tambah kat sini adalah sebenarnya darab. Sebenarnya darab. Dia bukan tambah. Ataupun kita boleh gantikan dengan kurungan. Buat je macam gitu. Okay. So nanti boleh betulkan lah. Jangan follow pula. Okay. So kalau awak tengok buku teks pun ada. Okay, buku teks dia page 130. Okay, 130. So sebelum kita pergi kepada table ni, kita pergi ke atas ni sekejap. Okay, tadi awak tengok sequence kita in terms of numbers. Okay, so in terms of numbers. Jadi kita tahu bila kata AP dia mesti ada common difference, dia mesti ada D. Okay, so contohlah saya ada berapa tadi? 7, 12, 17, 22 tadi kan? Okay. Okay, so biasa kita label ini adalah T1, T2, macam biasalah. T3, third term, fourth term and so on. Okay. Satu lagi info yang awak boleh tambah. Yang ni memang diguna pakai lah. Okay. Dalam progression. So T1 ni juga kita boleh label sebagai A. Bila cakap A je kita tahu dah itu adalah first term. Okay. So kadang-kadang kita guna T1, kadang-kadang kita guna A. So dua-dua boleh guna pakai. Ini general, bukan kita buat. Dia memang A tu adalah first term. A tu bukan benda lain. A tu adalah first term. Dia macam A, B, C, D lah. A tu adalah huruf yang pertama kan. So kita letak A sebagai first term. Okay. So bila kita tahu A tu adalah first term, kita boleh tahu kita punya second term. Okay. Second term. Kita tahu, okay, nak dapat 12 daripada 7, kita kena tambah 5. So kita kena tambah 5. Okay. Yang ni pun kita kena tambah 5 lagi. Tambah lagi 5. Okay, so 5 ni kita panggil dia adalah D. So untuk second term, daripada first term tambah 5. In general, first term tambah D. Okay, so that's why second term adalah A plus D. Comma, third term pula, dia tadi dah tambah 5, tambah lagi 5. Okay, kita nak guna A dengan D je. So daripada first term tadi berapa kali D dia kena tambah. Okay. Awak tengok daripada first term, daripada 7 nak dapat 17. Okay. So 7 tambah 5 tambah 5. So 2 kali 5 dia kena tambah. Jadi A tambah
2D. D dia ada 2. Jadi untuk third term, A plus 2D. Fourth term kita boleh detect lah A plus 3D dan seterusnya. Itu antara formula dia lah. Okay. Sebab apa kita boleh macam ni? Sebab kita tahu dia ada pattern, common difference. Okay, beza sepunya sampai ke sudah dia punya tambah 5 tu sampailah hujung sekali. Tak tahu bila berakhirnya sequence. Jadi kita boleh generalize kan dia punya formula untuk setiap term tu. Boleh faham ke? Boleh ke? Boleh. Boleh, Faham bagus. Okay, Boleh. so faham yang ni? Okay, jadi kita nak derive untuk dapatkan general formula. Bila general formula maksudnya kita nak in terms of n. Okay, satu lagi kesalahan dekat sini adalah yang bawah ni, Tn. Dia buat T1 kat sini, ni adalah Tn. So itu adalah mistake yang kedua, awak kena betulkan. Okay, boleh buat dalam bentuk table ni untuk kita derive formula for Tn. Okay, so yang pertama, position of term maksudnya ini kedudukan term tu lah, nombor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampailah n. N ni tak tahu sampai bila, depends lah sequence tu nak sampai mana. Okay, kalau dalam geometrik dia akan ada sampai infinity. Okay, so yang ni kita letak sebagai n. N tu adalah the last term. Okay, so bila position of term kita 1, maksudnya kita punya term adalah T1. Okay, ini kita boleh cakap position ataupun number of term. Kadang-kadang dia juga represent number of terms. Okay, so ini adalah n. Okay, ni adalah term. Bila kata term, sebutan T. Okay, T. So ini bilangan, yang ini adalah dia punya sebutan T. T berapa? Okay, so kalau sebutan pertama T1, sebutan kedua T2 dan seterusnya. Okay, kita dah belajar tadi, T1 adalah A. T2 adalah A tambah D, seterusnya A tambah 2D, seterusnya A tambah 3D dan begitulah sehabisnya. Okay, kalau perasan kat sini, macam mana dia dapat 1 tolak 1, 2 tolak 1, 3 tolak 1, 4 tolak 1 dan seterusnya. Okay, kalau perasan kat sini, kita ada sini 1. Okay, tapi dekat sini dia tak ada D. Okay, dia tak ada D, maksudnya dia kosong D lah. Kalau saya letak dekat sini, dia adalah kosong D lah sebab dia tak ada D. Okay, 1 dengan kosong. 1 dengan kosong. Okay, 2 dengan 1D. 1D tak kat sini, kejap satu dia comel sikit. A plus kosong D. A plus, saya letak 1D kat sini. Okay, so awak tengok nombor ni je yang saya highlight kali kuning. 1, partner dia kosong. 2, partner dia 1. 3, partner dia 2. 4, partner dia 3. Agak-agak kalau saya nak T5, berapa partner dia kat sini? 4 go. Pandai. Nanti awak isi lah ya sampai habis kat sini. 6, 7, bla bla bla. Okay, so 4. So nampak tak pattern dekat sini yang berbeza hanyalah yang ini sahaja, yang saya highlight color kuning sahaja yang berbeza. A dengan D sama. A dengan D sama. Jadi untuk general form, A dengan D maintain, tak berubah. Sebab daripada atas sampai bawah, A dengan D sama je position dia. Yang berubah adalah 0, 1, 2, 3, 4 tu. So itu yang kita nak gantikan dalam sebutan N. Itu yang kita nak relatekan dengan N. Jadi macam mana nak relate? Kalau kita perasan, nilai dekat sini kurang 1 daripada N. 1 ni nampak ni, kurang 1 daripada N. N kita 2. Kat sini 1. So dia kurang 1. Sama juga kat sini. So sini 2. N kita 3. So dia kurang 1. Sampailah habis. So that's why formula kita kat sini adalah N tolak 1. N tu our number of terms. Okay. Sebutan yang keberapa. Tolak 1. So itulah yang dia buat kat sini. 1 tolak 1. 2 tolak 1. Okay. N kita 1. Tolak 1. Dapat kosong. N kita 2. So 2 tolak 1. Dapat 1. 3 tolak 1. So samalah macam sebelah sini. Okay. So that's why formula kita adalah Tn
sama dengan A, first term, tambah N minus 1 D. Okay, ini formula yang kita boleh guna pakai kalau kita nak cari term yang ke-100, term yang ke-1000. Okay, instead of kita nak listing. Bila awak guna kaedah listing, awak kena listkan, contoh dia nak term yang ke-50. Awak kena listkan daripada sebutan yang pertama sehingga sebutan yang ke-50 tanpa ada tanpa tertinggal walaupun satu sebutan, baru dapat full mark. Nak ke buat macam tu? Dia memakan masa. Pandai makan masa kan, melainkan kalau awak tak ada dah. Betul. Contohlah, awak tak nak, macam tak tahu nak buat apa dah. So list lah. Itu adalah pilihan yang terakhir. Okay. So gitu. Boleh ke? Ni cara awak nak derive. So buatlah kotak-kotak ni. Tak perlu banyak pun. Buat 1 hingga 4. Lepas tu buat sebiji lah macam ni. Lepas tu dot sampailah N. Okay. Boleh terima formula ni? Boleh cikgu, boleh. Boleh. Nanti kita buat contoh. Okay. Bagus. Okay. So kesimpulannya gitulah. Tn sama dengan A plus N minus 1D. Okay. So dalam ni, saya nak highlight sikit dalam ni. Ada ni formula yang pertama lah kita belajar selain daripada D tadi. D tadi kita tak consider formula. So ini formula yang kita belajar. Dalam ni ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 unknown. Okay, ada Tn, ada A, ada N, ada D. So bila ada 4 unknown, dia boleh tanya mana-mana unknown. Dia nak tanya Tn boleh, dia nak tanya A boleh, dia nak tanya N boleh, dia nak tanya D boleh. Tengok info apa yang dia bagi. Okay. So dia akan bagi info 3 unknown, awak cari 1 lagi. 3 unknown mesti awak boleh dapat daripada description ataupun soalan. So dia akan tanya yang 1 lagi. So ni apply untuk semualah, semua equation. Awak tengok dalam equation tu ada berapa unknown. Kalau 3, mesti ada info tentang 2 unknown. Untuk awak cari 1 lagi unknown. Okay. So kita pergi kepada soalan yang basic dulu. Contoh soalan. Find the value of specific term. Okay, specific ni depends lah. Soalan tanya term yang keberapa. Okay, for each of the following AP. So dia bagi tahu AP. Jadi kita guna formula Tn tadi. So formula kita tadi Tn equals to A plus N minus 1 times D. Okay. Saya nasihatkan kalau D ni adalah negatif. D ni adalah negatif. So put in the bracket. Okay. Kalau tak letak dalam bracket dia akan jadi minus D. Macam tu. Okay. Kalau positif tak payah. Okay. So untuk soalan yang pertama. Dia nak the 21st. So term yang ke-21. TH bukan ST So term yang ke-21. Jadi cara yang paling last adalah awak listing sampailah awak dapat T yang ke-21. Ataupun kita guna formula. So formula kita nak, soalan nak Tn. Okay, T21. So daripada T21 ni awak ada N sama dengan 21. Okay, awak dah ada N equals to 21. Apa lagi ada? Awak ada A. A kita berapa? Ada A cikgu. Tak ada A? 13. 13. So A kita adalah first term. First term 13. Okay, D. D kena cari lah. D gunalah mana-mana. Tolak je. Awak nak tolak yang mana? 21 tolak 13. Pilihlah paling senang kan. The first 2 terms. Okay, so ni dapat 8 kan? Dapat. Okay. So kita dah ada semua dah. Jadi boleh masuk dalam formula. T21. Awak nak tulis dulu general formula pun boleh ataupun nak substitute terus pun boleh. Awak tulis general formula tak ada markah. Okay. Tapi macam saya, habit saya tulis Tn tu dulu. Formula dulu baru substitute. Tapi sebab dah ada kat atas ni, jadi saya terus buat. A kita 13. Tambah N tolak 1. Awak nak tulis 21 tolak 1 pun boleh. Ataupun awak tulis 20 terus pun boleh. D kita 8. Sebab yang ni kita boleh tahu dah. Sebab apa? 21, so sini 20. Okay. So yang ni terus kira lah. Masuk kalkulator terus bagi jawapan. Berapa? 173, betul? 173. Okay. Betul.
Ya. Senang ke susah? Senang cikgu. Senang kan? Ada Senang. formula senang. Alhamdulillah. So yang B ni nanti boleh cubalah. Okay, kita nak buat. Okay, saya nak buat yang bawah ni. D, dodot. Okay, so D bila ada negatif ni kita kena careful. Okay, so masih sama. Soalan nak sebutan yang ke-60, the 60th term. So T60. Jadi kita tahu N kita 60, 60. A kita berapa? Negatif 6. Okay, good. Negatif 6. Okay, D. D ni kena careful sebab melibatkan negatif. So D, Negatif 3. macam dapat negatif 3? Negatif 6 tu tolak dengan negatif 3. Saya baru cakap dia kena careful. Okay, 3. term yang 3 cikgu. term yang Tiga, selepas tolak term yang sebelum. So kalau nak guna negatif 6 dengan negatif 3, negatif 3 tolak negatif 6. Negatif 3 tolak negatif 6. So negatif-negatif positif kat sini. So masuk je kalkulator, so dapat 3. Tak nak guna 2 term ni pun tak apa. Awak boleh guna pasangannya ini boleh. Kosong tolak negatif 3 ataupun yang paling senang kita ambil yang positif belakang tu. 3 tolak kosong. Pun boleh. Okay, mana-mana tu consecutive terms. Sebab apa boleh? Sebab dia dah cakap dah ini adalah AP. Bila cakap ini adalah AP, awak boleh pilih mana-mana. Kalau dia suruh buktikan AP, awak kena guna semua. Buktikan semua. Kalau dia cakap itu adalah AP, so boleh guna mana-mana pair. Janji dia bersebelahan. Okay, so ni kena careful. So masuk dalam formula. So kita nak T60. Jadi A negative 6 plus N minus 1. So kalau nak tulis 60 minus 1 pun boleh. Put in bracket ataupun terus 59. Times D. D equals to 3. So tolong kira untuk saya. 171. Okay. Thank you. So gitu. So satu lagi. Contoh nampaknya banyak contoh nanti awak boleh try buat. So kita buat satu contoh yang melibatkan unknown. Nanti kita ke bawah. Okay, yang inilah E. Okay, yang E. So dia nak term yang ke-12. Okay. So seperti biasa keluarkan info dulu. So T12 bermakna N kita 12. A berapa? Y tambah 2. Okay, good. Our first term, Y plus 2. Okay, next we need to find D. D berapa? So saya ambil the first two terms lah ya. Y minus Y plus 2. Put in bracket sebab Y plus 2 ni adalah expression. Depan ada negatif. So kalau kita expand the bracket, so ni akan jadi minus Y minus 2. So Y tolak Y habislah. Tinggal negatif 2. Okay, betul So sekarang kita boleh masuk dalam formula. So T12. A kita Y plus 2. Nak letak kurungan boleh, tak letak pun tak apa. Plus N minus 1. So let's say lah saya tak buat macam biasa. Okay, saya tak tulis terus 12 tolak 1, 11. So saya nak tulis kat sini 12 tolak 1. So pastikan dalam kurungan. And then D kita nampak tak negatif. So bila negatif ni jangan buat macam gini. Make sure letak kurungan. Kalau awak macam ni, dia maksudnya minus 2. Okay, so kena letak kurungan. Baru dia jadi darab. So yang tu je kena careful. Okay, so kita boleh settlekan lah ni. So 12 tolak 1, 11. 11 darab negatif 2, negatif 22. Betul? Betul. Adakah saya ada salah mana-mana? Yang ini Y tambah 2. Saya buat Y tambah 12. Okay, so kita boleh permudahkan lah. So dapat dekat sini Y minus 20. Dah siap. Okay, ada soalan nak tanya? Boleh fahamkah?
Boleh. InsyaAllah faham je. Okay. So boleh cubalah yang ada fraction, ada mixed number, ada perpuluhan. So konsep dia sama je. Ada masalah. Okay, yang mixed number ni kalau awak nak change into improper fraction first pun boleh, tak ada masalah. Sebab bagi saya kalau mixed number dia susah. So kalau saya akan jadikan dia improper fractions. Baru saya cari saya punya A, D dan seterusnya. Okay, so 4K ni soalan direct lah sebab dia nak unknown yang paling depan. Dia nak TN. Bila soalan bukan direct tu dia nak cari A ke, dia nak cari N ke, dia nak cari D ke. Yang tu bukan direct. Okay, settle Yang awak nak saling ke? Saya bagi awak 5 saat lah. Kau nak saling kan? 1, 2, 3, 4, 5. Dah? Nanti boleh tengok recording kot ya. Okay. Next. Baru cakap dia dah muncul. Okay. Soalan seterusnya. Soalan ni nak apa? Okay, mari kita baca soalan. Okay, determine the number of terms of the following arithmetic. So dia dah bagi tahu semua dekat bawah ni adalah AP. So boleh guna segala formula yang melibatkan AP lah. So soalan tanya number of terms. So simbol apa yang kita nak cari kat sini? N ni go N. N. Betul. Bila kata number of terms, N. Bilangan. So N. Kalau dia nak cari term sahaja itu T. Okay. Kalau nak cari first term A. Common difference D. Macam tu. So dia nak cari N. So ini soalan bukan direct. Okay. So kalau kita tengok kat sini, nanti awak akan jumpa, ni baru satu formula kan, awak akan jumpa formula yang melibatkan N, satu lagi adalah S. Okay. So ni contoh confirm lah guna TN sebab kita baru belajar TN. Okay. Macam mana nak kenal pasti? Kenapa kena guna TN? Okay. TN awak boleh guna pakai kalau awak ada last term. Sebab apa? Sebab TN merujuk kepada last term. Sebutan yang terakhir. Sebutan yang ke N tu maksudnya sebutan yang terakhir lah. So dekat sequence contoh A, sequence ni awak ada last term. 266 dia bagi last term. So bila ada last term maksudnya kita boleh guna formula TN sama dengan A plus N minus 1 times 3. Okay, so based on question A, so our TN is 266. Jadi kita boleh letaklah kat sini 266. Okay, A berapa? 56. Okay, good. Plus, N kita tak tahu. Jadi kita leave it as unknown. Okay, D kita boleh cari sebab kita ada 2 consecutive terms. So boleh guna mana-mana. So paling mudah kita boleh guna the first 2 terms lah. Okay, tak nak guna ni boleh guna yang the next 2 terms boleh ataupun mana-mana lah. Yang bersebelahan. Okay, jangan lupa selepas tolak sebelum. Okay, so kalau perasan kat sini bila awak substitute tinggal N je sebagai unknown. Jadi boleh settle. Okay, nak settle apa dulu? Yang tak ada kena-mengena dengan N maksudnya yang rapat dengan N ni saja. Okay, yang tak ada kena-mengena 56. So boleh bawa sini terus. Jadi tolak 56. So boleh terus kira. Adakah betul saya kira ni? Betul ke? Betul. Betul so ni saya bawa sini jadi tolak 56. So tinggalan yang ini. So N tolak 1 ni boleh salin dulu. Yang ni kita boleh kira 70 tolak 56. Berapa 14. Kan? 10, 1, 70. Okay. So sampai sini. Betul. Okay. So sampai sini ikut awak lah nak buat macam mana. Awak nak bawa 14 tu pergi sebelah jadi bahagi ataupun awak nak expand. Tak suka bahagi awak expand. Pun boleh, tak ada masalah. Ikutlah macam mana pun. Contoh salah satunya saya buat macam ni lah. Saya kembangkan. So N times 14, 14N. Negative 1 times 14, negative 14. So daripada sini 14 bawa sini dulu. So jadi tambah 14. So jadi 2, 2, 4 equals to 14N. So sampai sini carilah N. So N sama dengan 2, 2, 4 bahagi 14. Dapat berapa
16. 16 tepat. So dapat 16 tepat. Okey, itu jawapan akhir. Okey, boleh ke? Boleh. Boleh cikgu. Bagus. Okey. Biasa kalau zaman saya sekolah, saya akan tulis formula. Memang habit saya adalah tulis formula dulu. Sebab apa, bila tulis formula, kita akan nampak apa yang ada, apa yang tak ada. Macam itulah. Okey, tapi formula tak ada pun markah. So ni contoh. Okey, 5 saat kot ada yang nak salin. Tak ada lagi satu formula. Sum. Okay. Dah kita try buat satu lagi. Kita try buat yang pecahan. Okay, yang pecahan. So soalan nak cari n, masih nak cari n. Okay, dia bagi kat sini adalah Tn. Ini adalah Tn, our last term. So kita ada A. So ni adalah A. So kita ada Tn, kita ada first term, second term, so boleh cari D. Jadi formula dia sama. Tn equals to A plus n minus 1 D. So Tn kita negative 46/3 equals to A negative 1/3 plus n tak tahu minus 1 copy paste D. Okay. So macam biasalah, ambil yang paling senang lah. First two terms. So negative 5/6 minus negative 1/3. Okay. Okay. So saya memerlukan hikmat awak untuk tolong kira. So boleh kira dekat sini. Saya nak bawa negatif 1/3 pindah sini jadi tambah 1/3. So negative 46/3 plus 1/3 equals to? Negatif 15. Negatif 15. Tepat? Okay. So ni dah pindah, settle. So tinggal n minus 1. So dalam kurungan ni, the big bracket. Negative 5/6 plus 1/3 equals to? Negative half. So, Betul. negative half. Saya tak ada kalkulator kat saya ni sebab tu saya memerlukan hikmat awak. Jadi dekat sini, saya buat satu lagi contoh. Macam tadi kita expand kan? Okay. Macam ni, kita cuba. Okay, kita cuba pindahkan belah sana jadi bahagi. Itu pun boleh, tak ada masalah. So, apa yang nak dipindahkan? Yang ini, yang saya highlight colour kuning. Sebab hubungan dia dengan n tolak 1 adalah darab. Jadi, kalau kita tak nak expand, kita boleh pindah dia. So, jadi bahagi. So, boleh terus tekan kalkulator. Negative 15 divided by negative half. So, tekan je kalkulator. Dapat berapa? 30. 30. So dapat 30 belah sini. Okay, so kita nak n je. So negative 1 pindah sini jadi tambah. So n kita equals to 31. Boleh ke? Ada soalan nak tanya? Cikgu, Ya saya. kalau dalam exam ni, yang proses nak kedapat N ni ada markah cikgu? Proses nak dapat. Maksudnya working dia ke? Ada lah. Ada markah ke? Kalau saya tekan tu untuk check, tekan kali tu untuk check je. Oh, maksudnya kalkulator awak boleh dapat direct ke? Awak masuk sequence, awak boleh dapat direct. N sama dengan berapa? Macam tu? Wah, kalkulator hebat. Tapi kena show the working. Show the working, okay. Yes. Sama-sama. Okay. Macam ada certain kawan awak kan, dia cakap cikgu kepada abang dia, cikgu siapa lah yang cakap paper 1, dia tengok jawapan je betul full mark. Kalau jawapan salah baru dia tengok working. Tapi ada certain topik yang dia kena tengok working baru dapat markah dekat jawapan. Okay, yang saya tahu salah satu contohnya adalah topik differentiation awak akan belajar waktu form 5. Dengan integration salah satulah. Okay.
Namun nasihat saya buatlah working walaupun awak tahu bila SPM makin dia macam tu. Tapi saya kata tadi, certain topik dia tengok working baru jawapan. Okay, walaupun kalkulator boleh bagi jawapan macam tu kan, macam tadi kan kalkulator kawan awak kan. Tapi nasihat saya buatlah working. Itu je, mana nak tahu. Topik yang tu pula dia nak tengok working dulu. Dah sasar kosong kat situ. Okay, set dalam kepala awak nak dapat jawapan yang betul kena ada working yang betul. So that's why kita train working baru dapat jawapan. Baru dapat markah untuk jawapan. Okay, kita kena train macam tu. Okay, untuk information awak, penanda SPM untuk MAT adalah Cikgu Siti dengan Cikgu Mazliana. So dua tu adalah marking at maths. Seorang paper 1, seorang paper 2. So saya selalulah merujuk kepada mereka. Okay, itulah nasihat mereka. Okay, boleh ke? Ada soalan? Okay. Alhamdulillah. So solve the following problem. So sekarang dia bagi dalam bentuk penyelesaian masalah. Masalah lah sebab satu ayat. Satu ayat, lepas tu kita nak identify lagi soalan nak apa. Okay. So ni salah satu contoh. Kita buat soalan nombor 2 lah. Soalan nombor 1 je kan. So nombor 2. Okay, info dia bagi the first 3 terms of an AP. So bila dapat soalan progression, benda pertama awak kena highlight adalah progression apa. Ni sebab awak belajar AP je. So memang latihan dia AP je lah. Nanti bila awak belajar GP, so ada 2 benda tu awak kena highlight. Bukan guna highlighter lah. Okay. Awak boleh highlight guna pen ke, apa-apa je lah waktu exam nanti. So kita tahu dia adalah AP. So set dalam kepala dia ada D, dia boleh cari TN, semua benda tu lah formula melibatkan AP boleh guna pakai. Okay, dia bagi the first 3 terms, 3 sebutan yang pertama. So K minus 3, 2K minus 3, K plus 1. Soalan cari value of K. Sudah. Soalan tak suruh cari TN, soalan tak suruh cari N, soalan suruh cari K. Agak-agak lah. Apa kita nak guna pakai kat sini? Siapa ada idea? Takat ni kita dah belajar tadi nak cari D. TN minus 1. Lepas tu kita cari TN. Takat kita dah belajar lah. Yang ada lagi tak? Tak ada kan? 2 tu je kan? Okay. So agak-agak lah kita nak guna yang mana satu tu? D. D. Kenapa D? Kenapa nak guna D? Nak cari dia punya apa? Consequence tu. Consequence, common difference. Betul. So kita guna pakai D. Kalau soalan macam ni, bagilah formula banyak mana, awak boleh guna D. Kalau untuk GP nanti awak akan guna R. So bila soalan nak cari K yang berada dalam term, okay, dan info dia dah bagi ni je. Okay, so awak boleh guna D. Terus direct guna D. Kenapa? Sebab dia bagi ini adalah AP. So bila kata AP, kita tahu dia ada common difference. Okay, dia ada common difference. Jadi makna kata T, saya label T1, T2, T3. Makna kata T2 tolak T1 mesti sama dengan T3 tolak T2. Betul tak? Betul. Betul kan? Sebab apa? Dia ada common difference. So perbezaan antara T2 dengan T1 mesti sama dengan perbezaan antara T3 tolak T2. Jadi itulah dia equation yang kita kena buat. D1 mesti sama dengan D2. Jadi kita boleh substitute je kat sini. T2 kita adalah 2K tolak 3. Tolak dengan T1, K tolak 3. Jangan lupa buat kurungan sebab ni adalah expression. So sama juga sebelah sini. T3, K tambah 1. Tolak dengan T2. 2K tolak 3. Jangan lupa buat kurungan sebab ini adalah expression.
Okay, nampak tak? Bila awak substitute dalam equation ni hanya ada K sahaja sebagai unknown. Okay, so kita boleh expand lah. Kalau awak nak permudahkan terus tak ada masalah, pastikan betul. Kalau tak, kita expand satu-satu. So negatif darab K, negatif K. Negatif times negatif 3, positif 3 equals to K plus 1, copy and paste. Yang ni negatif 2K. Negatif times negatif, positif 3. So permudahkan 2K tolak K, K negatif 3 plus 3 habis. Okay, so yang ni K minus 2K negatif K, 1 plus 3, 4. So sampai sini kita nak nilai K, jadi kita kena kumpulkan K sebelah. Tak kisah belah mana, belah kiri boleh, belah kanan boleh, janji K sahaja on one side. Selain daripada satu lagi side. So kat sini saya pindah sinilah, negatif K pindah jadi tambah K. So akan ada 2K equals to 4. So K equals to 2. Okay, sampai sini ada soalan? Boleh faham ke? Boleh. Boleh so macam tu je test dia. Okay, sama untuk GP nanti awak akan nampak juga soalan macam ni. So untuk GP pun sama, cuma dia bukan common difference, dia adalah common ratio. Okay, so kita nak buat satu lagi soalan sebelum kita pergi kepada SN. Okay, soalan contoh nombor 4. Okay, nombor 4. Saya laju sangat ke? 5 saat kot ada nak salin kan? 5 saat. Okay, dah Semua tak sempat nanti boleh tengok recording. Okay, nombor 4. Okay, dia bagi the nth term of an AP. So dia bagi AP lagi. Memanglah kan sebab kita belajar AP. Given by Tn equals to 3n plus 1. Okay. So awak jangan terkejut pula. Kenapa Tn sama dengan Tn tambah 1? Itu adalah equation. Okay. Yang tadi kita belajar formula. Tn sama dengan A plus 2n n minus 1D. Itu adalah formula. Yang ini adalah equation. Dia dah buat. So dia dapat equation dia Tn sama dengan 3n tambah 1. Okay. So itu equation yang diberi. Macam-macam equation dia boleh bagi nanti. Awak akan nampak Tn sama dengan bla 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 macam-macam. Okay, itu adalah equation yang diberi. Tapi kenapa tak sama dengan atas ni? Sudah. Oh, ni dia copy paste sebelah. Okay, ni tolong betulkan. Soalan BM tak sama dengan soalan. Ni awak tolong betulkan ni padam. Okay. So tolong betulkan dia punya Tn sama dengan 4n tolak 9. Okay, dia copy paste sebelah lah ni. Saya ikut yang bahasa Melayu ni 4n tolak 9. So ini adalah equation yang diberi untuk Tn. Equation ni dia sangat memudahkan nanti. Okay, so soalannya adalah A, the first term. Okay, bagi tahu saya first term simbol dia apa? A. Bagus. Selain daripada tu? T1. Bagus. T1. Okay, good. Biasa kita boleh kenal pasti A ataupun T1 ni our first term based on sequence. Dia bagi sequence contoh 5, 6, 7. So kita tahu ini adalah first term. Tapi sekarang tak ada kan? Sekarang tak ada pun sequence. So that's why dia bantu awak. Dia bagi equation ni. So that kita boleh guna pakai kat sini. Kita tahu first term adalah T1. Jadi makna kata N sama dengan 1. So masukkan je lah tempat N sama dengan 1. Gitu. So dapat berapa? Berapa T1? Negatif 5. Betul? Negatif 5. Okay. So dapat jawapan terus. Siap. Okay gitu? Okey cikgu. Boleh ke? Mudah kan kalau dia bagi equation. Kalau tak, dia tak bagi equation, dia akan bagi sequence lah. Okay? Gitu. So B pula common difference. Yang ni banyak cara nak buat. Okay, kita tahu common difference. Awak boleh guna T2 tolak T1, T3 tolak T2. Ikut suka awak lah nak guna apa saja. So memandangkan saya dah ada T1 kat sini negatif 5.
Jadi saya perlu cari T2 je lah. Saya dah ada ni. Saya perlu cari ni je lah. Okay, kita cari dulu T2. Okay, T2 kita masukkanlah N equals to 2. So just substitute N equals to 2. So 8 tolak 9 berapa? Negatif 1. Tak habis lagi. Kita nak cari common difference, nak cari D. Jadi D, T2 tolak T1. Yang saya tulis ni, T2 tolak T1 ni tak wajib. So boleh terus buatlah. Negatif 1 minus negatif 5. Okay, negatif 1 tambah 5. Berapa? Tambah 5, 4. Betul? 4. Betul. Okay, 4. Ni 4. So jawapan kita adalah 4. Saya tak salah kira kan kat atas tu. Negatif 1, negatif 5. Okay. Negatif 1 tolak negatif 5. 5 tolak 1, 4. Okay. So betulkan jawapan dekat bracket bawah ni. Ini adalah jawapan tau. So bila awak buat tu boleh refer lah. Jawapan. Okay, betul ke jawapan awak? So boleh refer. Bagus modul ni. So gitu. Okay, kalau tak suka T2 dengan T1, awak boleh cari T4, T3 boleh. Guna je equation ni. Okay, begitulah. So ini salah satu contoh soalan lagi. Okay, bila mana tak bagi sequence, dia bagi equation. Okay. So kita nak buat lagi soalan. Soalan nombor 6. Saya buat soalan nombor ganjil je ni. Nombor genap je. So soalan 6. Okay. Ni satu lagi pattern soalan. Okay, pattern soalan. Awak akan nampak macam-macam pattern tau. Tapi bila awak tahu formula apa nak pakai, dia cakap dia adalah AP atau GP. So dia just guna formula je. Substitute je awak akan dapat. Okay. Nanti awak tengok GP lagilah. Dia akan apply awak punya chapter 4. Akan wujudnya log. Itu untuk GP lah. Okay. So untuk AP tak ada. Okay. So kita pergi pada soalan nombor 6. Boleh ke tu? Boleh lagi? Okay. Masih Boleh. berada di sana? Boleh. Alhamdulillah. Okay. Pattern seterusnya. Given an AP. Okay. Dia dah bagi Dia bagi AP. So, dia bagi negative 12, negative 9. So, dia bagi sequence. Okay, sequence of number. Soalan, calculate the smallest n such that the nth term less than 200. Nampak macam susah kan? Tak. Okay, macam tadi, okay, awak ada pattern soalan tadi. Okay, guna formula D, guna formula Tn terus. Okay, daripada formula Tn cari N. Lepas tu yang ini, yang tadi nombor 4 tadi, kita ada equation melibatkan Tn. Sekarang, tak ada apa dia bagi. Dia hanya bagi sequence dengan condition. Condition dia apa? Ni ni condition dia. Nth term less than 200. Jadi, bila keadaan macam ni, awak tak tahu nak mula dengan apa. Sebab dia tak mention apa-apa. Jadi, kita tengok condition. So, awak mula dengan condition yang dia beri. The given condition. So, n term. N term ni simbol dia apa? Nth term. Maksudnya sebutan ke N. Simbol dia apa? N. N kalau number of term. Bilangan. Bila kata N term, sebutan yang ke N maksudnya Tn. Okay. Bila number of term, ejaan number of term. Okay. Bilangan sebutan, so itu adalah N saja. Tapi bila ada N, ada TH tu, maksudnya dia nak sebutan yang ke N. So simbol adalah Tn. Jadi Tn less than 200. Jadi awak boleh mula dengan Tn kurang daripada 200. Okey ke kat situ? Boleh? So berdasarkan condition awak keluarkan simbol make an equation ataupun inequality. Depends on question lah. Kadang-kadang dia bagi equation.
Kadang-kadang dia bagi inequality. So in this case dia guna less than, so inequality. Okay, sampai sini boleh? Boleh. Okay, so sekarang kita tahu kita ada Tn, formula kita adalah ni bila biasa awak buat latihan nak melawak awak akan hafal. Okay, ini adalah formula. Jadi awak bolehlah masuk kat sini. Okay, letak formula dulu. Macam biasa formula ni tak wajib, kalau nak terus letak nombor dia pun tak ada masalah. Belah kanan copy paste. Okay, sekarang kita kenal pasti. Okay, ada tak A, N dengan D? So kita tengok A ada tak A? Negatif 12. Ni kan first term kita negative 12. Okay, N ada tak N? N tak ada, betul? So Tak ada. copy paste. D kita boleh cari. So sama ada awak nak cari dekat tepi atau awak nak tulis kat sini terus pun tak ada masalah. So kita ambil lah the first two term, negative 9 minus negative 12. Okay, less than 200. Okay, so ni boleh permudahkan dekat sini. Okay, so negative 9 plus 12, we get negative 3. So ni boleh permudahkan. Sambil tu, awak nak bawa negative 12 ni to the other side jadi plus pun boleh. Dia sambil-sambil kita nak mengurangkan step. Okay, ini jadi 3, negative 9 plus 12, so 3. So yang ini kita bawa sini jadi tambah 12, 212. Okay, sampai sini macam tadi, macam awak selesaikan equation, cuma dia inequality. Kenapa ada inequality? Sebab soalan dia kata smallest n. Bila melibatkan smallest, biggest, so dia akan ada inequality. Okay, so kat sini awak nak bawa 3 jadi bahagi boleh, ataupun awak nak kembang pun boleh, tak ada masalah. So sebab dia positif, jadi saya bawa jadi bahagi lah. Sebab apa? Bila positif buat jadi bahagi, simbol tak berubah masa less than. Ni kena careful, kalau awak bawa negatif, bahagi nombor negatif ataupun darab nombor negatif, simbol akan berubah. Yang ni kena careful. Okay, sebab Cikgu, dia cikgu. ya saya. Dia berubah kalau bahagi atau darab nombor negatif je simbol Itu inequality saja. tu. Betul. Oh. Kalau tambah tolak nombor negatif tak ada efek. Tambah tolak apa saja tak ada efek. Simbol masih sama. Tapi kalau darab bahagi nombor negatif, itu saja yang berubah. Yang tu kena careful lah. Biasanya soalan yang macam ni, yang part ni tu yang salah. Positif, yang simbol terbalik tu. Yang tu. Okay, so yang ni saya mengambil langkah bawa sini jadi bahagi sebab dia positif. So masih sama less than. So 212 divide by 3, so you get 7. Dapat perpuluhan ke? 10-an. Berapa? 71.66. 71.6666 macam tu? 6 sampai ke sudah? 70.66667. Oh, 70. Salah dengar pula. 70.66666 kan? Sampai ke sudah kan? So saya round off jadi 67. Okay. At least 2 decimal places lah and 4 significant figures. So saya ambil 67 je lah. Okay. Sekarang kita nak cari N. So negatif 1 ni bawa sini jadi tambah. So N. So jadi tambah 1 jadi 71.67. Okay. Adakah ini jawapan akhir? Adakah ini jawapan akhir? Tak. Kenapa tak? Kita cari dia smallest n. Benda lagi. Betul, yang pertama nak cari smallest n. Okey, yang kedua kenapa ini bukan jawapan akhir? Kena bundakan je. Kena bundakan. Kena bundakan tu Masuk kita dalam akan tengok. formula. Masuk dalam formula. Tak, kita nak tinggal pilih jawapan je. Cuma highlight saya kenapa ini bukan jawapan akhir. Awak dapat 71.67. Sedangkan soalan nak n. N tu adalah number of term. Number of terms. N tu adalah number of terms. Bilangan sebutan. Bila kata number, bilangan, tak boleh decimal.
Okay, tak boleh decimal. Dia mesti whole number. Whole number. Okay, whole number. Positive integer. 1, 2, 3, 4, 5 tak boleh decimal sebab dia bilangan. Awak kira buku walaupun buku tu koyak, awak mesti kira 1. 1. Okay. Samalah macam kalau orang tu okay, you pun awak still kira seorang. Awak tak kira separuh orang, tak ada. So bila bilangan, kita kena dapatkan whole number. Jadi kat sini, awak ada 2 pilihan. Sama ada awak nak round up ataupun round down kan kita panggil. Nak pilih 7, 2 ataupun 7, 1. So senang je. Okay, soalan nak smallest maksudnya paling kecil. Betul ke soalan paling kecil ni? Smallest n. Macam salah ni. Tak boleh smallest ni. Kan saya kata. Okay. So, lagi sekali kita akan refer bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni yang lebih tepat. Soalan ni tak boleh smallest. Okay. Kita nak the biggest n. Okay. So untuk soalan ni lagi sekali refer bahasa Melayu. Okay, tak boleh cari smallest. Kita kena cari the biggest. Sebab apa tak boleh smallest? Okay. N ni kurang daripada 71.67. Jadi N ni dia boleh jadi 71, 70, 69 dan seterusnya. Sampai bila awak nak dapat yang paling smallest? Sampai bila awak dapat yang paling smallest? Kalau jawapan awak 1, baik tak payah soalan kan? Jadi mana kata, that's why smallest ni soalan yang salah. So tukar jadi the biggest. Okay, soalannya adalah nak ambil macam mana? Okay. So inilah salah satunya. So paling mudah awak buat number line. Tak wajib tapi untuk dapat jawapan yang tepat, buat number line. Okay, awak ada 71. Okay, inti jawab 71, letak 71 kat tengah-tengah. Okay, belah kiri 70, belah kanan 72. Okay, letak 3 nombor ni je. Awak letak integer 71 tu kat tengah-tengah. Lepas tu, 1 nombor sebelum dan 1 nombor selepas. Itu sahaja. Okay, next. Tanda. Kat mana 71.67? So, kalau saya tanda, roughly dekat sini lah. 71.67. Okay, sekarang N ni kurang daripada. Kurang daripada maksudnya kurang daripada bahagian sini. Bahagian sini belah kiri. Okay, bahagian sini. So, awak bergerak daripada 71.67 tu, jawapan awak adalah the first integer yang awak jumpa. So, gerak, awak jumpa integer yang pertama apa? 71. 71. Jadi inilah the biggest N yang awak boleh achieve. Jadi ini adalah jawapan. Okay, so jawapan akhir adalah N sama dengan 71. Boleh faham ke? Cikgu. Boleh. Ya saya. Yang number line tu memang kena buat cikgu? Tak. Yang tu untuk membantu je. Saya suka sebab dia sangat membantu. Number line tu tak wajib buat. Okay. Biasa pelajar dia akan confuse jawapan akhir. Sama ada dia nak ambil 71 atau 72. Sebab kalau tengok kat sini, bila kita round off, kita akan dapat 72. Sebab dekat belakangnya adalah 67. So bila awak round off, sebenarnya awak dapat 72. Tapi sebab soalan nak the biggest N, kurang daripada. Jadi bila kurang daripada, dia tak sampai 72. So that's why kita kena ambil 71. Cikgu, contoh kan. Kalau soalan dia, kalau jawapan tu tak decimal, so kita boleh ambil terus ke? Kalau jawapan tak decimal, boleh ambil terus ke? Boleh. Tapi awak kena buat. Contohlah jawapan tak decimal. Contoh jawapan dia macam gini. 70 lagi. Contohlah 6. Buruknya. Contohlah 63. Dapat macam ni kan? Dapat N kurang daripada 63. Okey. Kalau macam ni, kalau kita nampak, kita akan ambil N sama dengan 63. Betul tak? Betul. Tapi jawapannya salah. Sebab dia lagi kena kurang kan?
Ada lagi kurang. So kita kena ambil 62. Sebab tu apa tu namanya? Number 9 ni membantu. Okey. So yang ni kita kena ambil 62. Melainkan kalau dia ada simbol sama dengan kat sini. So bila ada simbol sama dengan, kita boleh ambil n sama dengan n63. Macam tu. Boleh faham ke? Clear ini? Clear. Okay, good. Okay, so macam itulah. Biasa bila soalan biggest ataupun maksimum awak akan nampak simbol yang terakhir dekat sini adalah less than. Okay, simbol yang terakhir dekat situ adalah less than. Kalau biasa macam soalan nombor 5 ni, awak nampak dia smallest. Okay, smallest. Biasa simbol yang terakhir adalah greater than. Okay. Greater than. Macam tu. Sama juga try buat number line. Lepas tu ambil nombor sebelum dan selepas. Make sure ada 3 nombor ni. Mark the value of n tu. Okay. Lepas tu nak greater or less than. So buat arrow. So awak akan jumpa, ambil the first integer yang awak jumpa. Jalan-jalan the first integer yang awak jumpa. Jangan terus round off. Round off tak semestinya betul. Kalau betul tu kebetulan. Okay. Begitu. Ada soalan nak tanya? Ni antara pattern soalan yang famous jugalah dia tanya. Okay, clear Semua orang clear? Boleh? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Saya bagi awak rest lah. Seminit. Rest. Sambil fikir. Okay. Baru satu formula kan? Seminit, 47 minit kita sambung. Okey, jam saya dah 47 minit. Boleh sambung? Okey ya, kita nak sambung soalan seterusnya. Bagus peta-peta soalan. Okey. Soalan seterusnya nombor 8 and then baru kita masuk kepada SN. Okey, soalan nombor 8. Okey, soalan yang kita tak buat tu boleh cuba buat lah. Pattern sama dengan soalan yang saya pilih tadi. So cuba buat. Okey, kalau awak tak ada, awak tak suka sebab dia adalah bentuk PDF, awak boleh try buat soalan dalam buku teks. Okay. So, yang ke-8. Okay. Dia bagi the fourth term. The fourth term maksudnya T4 lah. Lepas tu the ninth term of an AP. So, dia bagi AP. Okay. Is 9 and 29. Jadi, kita boleh terus tulis kat sini T4 sama dengan 9. Lepas tu kita ada T9 sama dengan 29. So itu info dia bagi. Bila dia bagi dalam bentuk ayat, awak transform guna simbol terus. Okay, transform guna simbol so that awak tahu nak guna formula apa next step. Okay, soalan. Soalan dia mudah je. Dia nak first term, dia nak T1 dengan common difference, dia nak D. Okay, itu je dia nak. Berdasarkan dua ni. Jadi, kalau kita tengok T4 and T9 is not consecutive terms. Dia bukannya dua term yang bersebelahan. Okay. Jadi kita tak boleh nak guna terus yang simbol D tadi tu. Tolak-tolak tu tak boleh. Sebab dia bukan consecutive terms. Jadi kita nak guna apa? Formula yang awak ada tadi D. Okay. So yang ni tak boleh nak guna pakai. Jadi gunalah formula satu lagi. So awak ada Tn sama dengan A plus N minus 1 D. Okay. So dalam ni awak diberi Tn dan awak diberi N. Okay. Bila awak tahu T4 maksudnya N awak 4. Okay. So T4 saya buat kat sebelah ni kejap . So T4 maksudnya A plus N awak pun 4 lah. 4 tolak 1 3. Ni. Jadi T4 awak ada 9. 9. Jadi 9 sama dengan A tambah 3D. Jadi saya buat kat sini ya. A tambah 3D equals to 9.
So siapa boleh transform untuk saya T9 equals 29. So saya nak tulis apa kat bawah ni? A tambah 8D. Okay, good. Sama dengan 29. Okay, boleh nampak ke kat sini? Saya panjang sikit lah, dah macam A dah. Nampak tak kat sini? Bila awak transform dalam formula dia, awak akan ada dua unknown. Tinggal dua je unknown. A dengan D. Dan itulah soalan yang dia nak. Okay, awak ada dua unknown, dua equation, so boleh settle. Nak settle macam mana? Gunalah substitution boleh, elimination boleh, jangan effort sangat guna graph. Guna dua ni saja. Dalam maths awak belajar matrix pun tak boleh guna pakai kat sini. So awak ada elimination ataupun substitution. Boleh guna pakai mana-mana. Contoh saya nak guna kat sini elimination. Sebab apa? Sebab kita ada A kat sini, ada A kat sini. Jadi mudahlah. So ini equation yang pertama. Equation yang kedua. So saya susun. For example. Okay, saya susun macam ni. Equation yang pertama dan kedua. So saya nak eliminate A. Bila nak eliminate A ni dua-dua positif. Simbol yang sama. Jadi tolak. Okay, tolak. Kalau simbol yang berbeza, tambah. So A tolak A, habis. Nama dia elimination. So bila awak buat the first step of elimination, mesti hilangkan satu unknown. Kalau buat elimination, unknown tak hilang, maksudnya salah lah tu. Okay, so nama dia elimination. Once awak buat step elimination, mesti hilang salah satu unknown. Okay, so 3D minus 8D. So 3 minus 8, awak dapat negative 5D. Okay, 9 tolak 29, so awak dapat negative 20. So D equals to negative 20 divided by negative 5. So dapat 4. So dapat jawapan untuk yang pertama. Common difference D equals to 4. So dapat ni masukkan dekat salah satu equation. Number 1 or number 2. Okay. So number 1 or number 2. Let's say saya pilih number 1. So kita masukkanlah A plus 3 times D. 4 equals to 9. So 3 times 4, 12. Okay. Saya buat satu-satu lah. Okay. So A equals to 9 minus 12, negative 3. So dapatlah jawapan. Okay, boleh ke? Boleh. Boleh macam tu. So awak jangan tengok set dalam kepala, progression ni senang. So bila dia bagi sequence, awak tahu nak guna apa. Okay, so kalau sequence tu ada last term, so boleh guna formula Tn. Kalau tak ada, kita boleh guna formula D. Okay, ni baru belajar Tn. Nanti Sn awak akan nampak lagi pattern-pattern soalan. Okay. So pattern-pattern soalan ni dia sama macam geometrik. Cuma geometrik dia tak guna simbol D, dia guna simbol R. Okay, A masih sama, Tn masih sama, Sn masih sama, cuma dia bukan common difference D, dia common ratio R. Itu je bezanya. Dan formula dia berbeza. Simbol masih sama kecuali common difference. So janganlah susah, okay? Pattern soalan pun sama. Kena pasti info masuk dalam formula. Itu je. So untuk problem solving ni, cuba buat, okay, cuba buat. Saya tak buat sebab saya nak masuk yang terakhir. Okay ke? Tak apa ke saya skip yang ni? Nanti awak cuba buat ya. Dia sama je macam atas-atas tadi, cuma dia dalam bentuk penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ni dia tak bagi direct lah, dia tak bagi sequence, dia involving the real world. Contoh cerita kat sini, cerita pasal buku. Okay, benda yang sama. Okay. Boleh ke saya nak masuk yang terakhir? Laju sangat ke? Boleh. Boleh So yang terakhir. Bahagian yang keempat dah ya? Okay. So last kali. The sum of the first n term.
Okay, the sum of the first n term. Maksudnya hasil tambah, sum. Hasil tambah sebutan n yang pertama. N ni depends lah. Kalau n dia 3, maksudnya hasil tambah 3 sebutan yang pertama. Kalau n dia 10, hasil tambah 10 sebutan yang pertama. So sebenarnya kita tambah je lah. Contoh nak hasil tambah 3 sebutan yang pertama. So T1 tambah T2 tambah T3. Kalau nak 10, T1 tambah T2 tambah T3 sampailah T10. Sanggup nak cari? So dia agak panjang tapi kita ada formula. Okay. Next, sum of some specific consecutive terms. Okay. Contoh dia tak nak T1 sampai T3, dia nak T4 sampai T6. Tu contohnya lah. Tapi konsekutif lah, T4 sampai T6. So T4 tambah T5 tambah T6. Macam tu. Okay, last kali seperti biasa, dia nak cari N. Okay, dia nak cari N. Macam tadi, dia nak cari N, dia bagi Tn. Yang ni dia nak cari N, dia bagi Sn. Okay, bila sum of the first n term, simbol dia adalah Sn. Nampak beza Tadi nth term, sebutan yang ke n, ini adalah Tn. Kalau ada perkataan sum je, sum of the first n term, nth term, sum je, simbol dia adalah Sn. So dalam aritmetik awak ada dua formula ni, Tn dengan Sn, selain daripada nak cari D. Okay, boleh faham ke kat situ? Okay, boleh sambung? Kita Boleh. tahu sempat ke tak kita nak buat latihan, tak sempat kita akan sambung next class. So, untuk awak ada juga, macam tadi awak ada derive Tn, sekarang awak ada derive Sn. Bila derive, you need to know lah how the formula exists. Macam mana wujudnya formula tu. Okay, so bila dia kata Sn, maksudnya sum, jumlah sebutan. Okay, so ini adalah salah satu cara. Bukan satu cara, biasa kita guna cara ni lah. So ada lagi cara yang boleh tengok dekat muka surat, dalam muka teks 133. Muka surat 133, textbook. Ni pun ada juga. Yang ni dia guna area, pun boleh guna pakai juga. Okay, yang ini yang biasa kita guna pakai. Yang sangat-sangat biasa kita guna pakai. Hanya perlu ditunjukkan kalau soalan suruh derive. Kalau soalan tak suruh derive, tak payah nak tunjuk, guna je terus formula. Jangan rajin sangat. Okay. So, apa yang dia buat kat sini? Yang pertama. Okay. So, kita tahu sequence kita boleh tulis dalam bentuk ni. A untuk first term, untuk second term A plus D, untuk third term A plus 2D dan seterusnya. Dan term yang terakhir adalah Tn lah, A plus N minus 1 times D. Okay, ni biasa, kita dah jumpa tadi. Okay, sampai sini ada soalan? Boleh? Okay ke? Okay, tak Boleh. Boleh, okay. So next, soalan nak kita derive formula untuk sum. Jadi kita kena total up lah semua tu. Ni secara umum So kita kena total up sampailah Tn. Jadi kita just letak simbol koma tu, kita ubah jadi tambah. So A tambah A plus D tambah bla 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 sampailah yang terakhir A plus N minus 1D. Kita just tukar jadi simbol tambah je koma tu. So ini labeling yang pertama. Kita label equation ni adalah equation yang pertama. Okay. So sampai sini faham? Ada soalan nak tanya? Hilang dah kan anak saya ni? Faham. Alhamdulillah. Okay. Seterusnya.
Okay, apa dia buat dekat sini? Equation yang kedua. Mula dah serabut kan? Apa tu cikgu kat bawah tu? Okay, equation yang kedua. Sebenarnya saya tak nak tunjuk benda ni tapi awak kena tahu sebab ada bahagian derive. So kena tahu. Okay, equation yang kedua ni tak ada benda pun dia buat. Dia just terbalikkan sahaja. Reverse je. Apa yang dia reverse? Simbol SM macam sama. Dia just reverse. Tadi A mula-mula, dia letak A dekat belakang. Faham tak? Yang ni. Lepas tu A plus D kan? Dia letak dekat kedua paling belakang. Makna kata, yang paling last sekali A tambah N minus 1D, dia letak dekat paling depan. So dia reverse je, dia tak ada buat apa pun. Okay, reverse the order. Ada soalan? Sampai sini okay? Boleh Okay. So next apa dia buat? Dia total up dua-dua equation tadi. Mengikut susunan dia. Tadi dia dah susun untuk equation yang pertama, first term adalah A. Equation yang kedua, first term adalah A tambah N tolak 1D. So, dia tambah dua-dua, nampak tak susunan dia? Yang ni bentuk reverse. Dan seterusnya lah. Ini untuk first equation, ini untuk second equation, dia reverse tadi. Okay, sampai sini faham? Ni tips dia. Boleh. Tips dia, kalau awak tak faham yang tengah ni, awak boleh abaikan. Awak just tulis yang pertama dan yang terakhir je. Tak ada masalah. Yang tengah-tengah ni awak boleh gantikan dengan plus, dot, 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 plus. Yang penting, yang pertama dengan yang terakhir. Yang saya buat double ni. So yang ni paling penting. Yang tengah-tengah tu kalau awak rasa serabut, awak boleh tukar jadi tambah, dot, 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 tambah. Okay. So, apa yang terjadi, saya refer pada first dengan last ya. So, yang ini tambah Okay. So, SN tambah SN jadi 2 SN lah. So, jadi 2 SN. Okay. So, jadi 2 SN. Okay. So, yang ini A tambah A jadi 2A lah. Okay. So, yang ini just copy and paste. Okay. Yang belakang sekalipun, A tambah A jadi 2A. So yang belakang ni copy paste. So nampak tak? Dia benda yang sama tu. Bila awak tambah first term untuk both equation, kita akan dapat 2A tambah N tolak 1D. Sama juga bila second term. Sama juga. So bila second term untuk first dengan second equation, kita tambah masih dapat 2A tambah N tolak 1D. Sampailah habis. Awak akan dapat benda yang sama. So berapa kali berulangnya benda yang sama ni? Berapa kali berulangnya 2A tambah N tolak 1D ni? Sebabkan awak ada N term. N term, kalau awak ada 10 benda alah ni, so darab 10 lah. Tapi kalau awak ada N term, so darab N. So that's why dekat sini, kita boleh permudahkan benda alah ni yang saya buat color merah ni. Benda alah ni, so instead of tambah panjang-panjang tu, so saya boleh permudahkan dia juga sama dengan N darab benda alah tu. Sampai sini faham? So kita permudahkan, kita dapat yang ini. Faham ke tu? Okey ke? Boleh cikgu. Okay, last step adalah kita nak SN je, kita tak nak 2 SN. Jadi 2 ni nak bawa apa? Bawa ke belah sini jadi bahagi. So jadilah N bahagi 2. Copy paste yang belakang ni. So inilah formula kita. So formula untuk SN. Okay, so formula untuk SN. N over 2 times 2A plus N minus 1D. Okay, so ni formula. Okay. Formula lain, okay, adalah ini. N over 2 first term tambah dengan last term. Last term adalah Tn kan? So tambah dengan Tn. Kadang-kadang awak akan nampak Tn ni, simbol dia adalah L macam ni.
So mana-mana dia benda yang sama. Okay. So ini satu lagi formula. Okay, A plus simbol L. Okay, simbol L. Boleh ke? Korang reda je kan? Korang reda je, korang terima je. Kenapa A tambah TN? Kalau saya akan tanya, cikgu kenapa tiba-tiba ada satu lagi formula A tambah TN? Awak tak nak tanya kenapa? Tak apalah cikgu, saya guna je. Okey ke kat situ? Boleh? So far ada berapa dah formula awak belajar hari ni? Berapa dah? Bagi tahu saya, yang pertama awak belajar apa? D. TN tolak 1. Lagi? TN. TN. So TN A plus N minus 1D. Okay. Lepas tu yang ni kan. Yang ni dua ni adalah benda yang sama cuma simbol kadang-kadang TN, kadang-kadang N last term. So benda ni sebenarnya awak tak perlu ingat. Okay, benda ni tak ada tak diberi. Yang diberi dua ni je. Okay, dua tu saja. So benda alah ni sebenarnya tak perlu ingat, dia datang daripada formula ni. Formula yang asal. Okay, so kita tahu TN kita A plus N minus 1D. So ada dalam ni. So 2A ni awak spread. Ambillah saya tunjukkan. Ada apa awak tak tanya. So 2A ni awak boleh spread A tambah A. Dia simple je sebenarnya. Okay, so benda alah ni kan formula TN. So that's why lah kita boleh short form, shortcut, dapatlah formula satu lagi. Cuma kena tahu dua-dua formula. Sebab apa? Dia ada pros and cons untuk dua-dua formula. Okay, dia ada pros and cons. Okay, formula yang ini awak boleh guna pakai bila diberi last term. Kalau tak ada last term tak boleh pakai lah. Tapi formula yang atas ni, yang panjang-panjang ni tak ada last term pun tak apa. Yang penting awak ada A and D. Yang ni awak kena ada last term. Okay, so dia ada pros and cons. Okay, ada soalan nak tanya? Boleh ke? So habislah kita untuk arithmetic. Cuma kita akan buat latihan yang lebih lanjut untuk next class. Saya ada lagi 3 minit next class saya akan buat latihan lebih sikit untuk SN. Lepas tu saya introduce satu lagi formula which is yang tak ada dalam list. Tapi tak perlu hafal, perlu faham macam mana formula terwujud. Okay, lepas tu baru masuk GP. Okay, saya masih ada 3 minit lagi. So kita ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4. 4 ni saya ambil yang bawah lah. 4. Ni benda yang sama. So 4 formula yang awak dah belajar untuk arithmetic. Saya akan tambah satu lagi formula. Satu lagi formula ni dia sangat memudahkan bila ada certain condition pada soalan. Sangat memudahkan. Seriously. Yang tu saya akan ajar next week. Okay, ada lagi 2 minit, saya buat latihan sikit je, satu je. Okay, soalan simple. Soalan nak find the sum of the first n term. So bila kata sum, simbol dia apa? SN. Okay, good, SN. So kalau kita tengok kat sini, sequence yang dia bagi ni, ada tak last term? Ada tak last term? Tak ada. Ada. So kita tak boleh guna terus yang nombor 4. Makna kata awak boleh guna formula yang ketiga. So n per 2, 2A tambah n tolak 1D. Sebab apa? Sebab tak ada last term. Kalau ada last term awak boleh guna nombor 4 sebab dia sangat mudah. Okay, so kita kena identify n, A dengan D. 3 unknown. So dekat sini kita ada A kita 13. So D kita boleh cari 21 tolak 13.
And then N kita adalah 20. Dia dah bagi kat sini. So the first 20 terms. Okay, jadi info kita ada N sama dengan 20, A sama dengan 13, okay, D sama dengan 21 tolak 13, which is 8. Jadi substitute je. So N kita dah tahu 20, jadi kita boleh gantikan as 20. Okay, just masuk 20 per 2. Lepas tu masukkan A 13. So yang ni sama ada awak nak tulis 20 tolak 1 ataupun awak tulis 19 terus. Tak ada masalah. Senang je. Sebab kita tahu sini 20, maka sini kurang 1, 19. So nampak semua dah jadi nombor. So tinggal kira je. Tolong kira untuk saya. Berapa? Satu 780 ke? Saya salah kira ke? Betul cikgu. Apa? 1780? 1780. Betul. Okay. Dah siap. Nampak susah kan formula tu kan? Sebab susah sebab yang derive tadi je. Kalau soalan tak suruh derive, jangan pula awak rajin derive lepas tu baru guna, tak payah. Okay? Tengok kepada soalan. Soalan nak cari sum, terus guna formula. Soalan derive, the formula of sum baru awak kena derive. So far tak pernah keluar lagi lah, tapi tak mustahil dia boleh keluar. Okay? So, settle dekat situ. Nanti kita akan sambung latihan untuk pattern-pattern soalan melibatkan SN and then kita akan masuk GP insyaAllah. Okay, so far ada soalan nak tanya sebelum saya end? Rasanya tak ada. Tak ada. Faham belaka? Alhamdulillah. 2 jam Alhamdulillah. So awak boleh enrichkan awak punya fahaman dengan latihan. Latihan untuk modul yang saya bagi tu dia sangat bagus lah. Sebab apa? Sebab dia ikut turutan. Okay, dia ikut turutan, so dia awak tak pening. Okay, terima kasih untuk 43 ketul yang hadir ni. 43 ketul. So makna kata anak saya ada 57. 14 ketul tak ada. Seorang dah bagi tahu saya reason. Okay, so tak ada masalah. Okay, so kita akan end. InsyaAllah hari Jumaat nanti saya inform lah pukul berapa ya. So tak wajib tau. Kalau nak datang boleh, tak datang pun tak apa. Boleh tengok recording nanti. Okay, so kita habis kat sini. Terima kasih. Kita sudahi kelas kita dengan tasbih kepada surah Al-As. Assalamualaikum.